Assalamualaikum Puan Afifah kan? Ya, saya. Puan apa khabar hari ni? Alhamdulillah baik. Okey, Alhamdulillah. Sebelum saya perkenalkan diri saya, saya sebagai kaunselor kepada Puan Afifah. Nama saya Muhammad Rizki dan Zulkifli. Jadi okey, sebelum itu saya nak jelaskan kepada Puan beberapa perkara. Sesi kita pada hari ini akan berjalan selama sejam, dan sepanjang sesi ini akan berlangsung. Puan boleh ceritakan semuanya pada saya lah, sebab ini akan menjadi rahsia antara kita berdua. Jadi Puan tak perlu risau, sebab Puan tak terikat pun dengan apa-apa lah antara kita. Jadi saya rasa sebagai kaunselor, itu adalah etika lah, kerahsiaan bagi klien. Jadi Puan jelaskan. Faham, dan saya rasa sangat bersyukur dapat bercerita masalah saya pada hari ini. Okey, terima kasih atas kerjasama Puan Afifah. Boleh kita mulakan? Cuba Puan nyatakan masalah yang Puan hadapi. Okey, masalah saya macam ni, berkaitan dengan pembelajaran. A few moments later. Oh, jadi kalau begitu saya ada penyelesaian masalah untuk itu. Jadi jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu penyelesaian masalah dalam kaunseling. Jadi pertamanya, apa itu masalah? Secara umumnya, masalah ialah keadaan di mana perkara yang berlaku tidak seperti yang kita inginkan. Manakala menurut Clark dan Gillett, masalah ialah rintangan yang boleh menghalang seseorang daripada mencapai matlamat yang diingini. Manakala penyelesaian masalah pula bermaksud, satu, individu itu perlu memikirkan apa yang perlu dilakukan dan seterusnya melakukannya. Membuat keputusan adalah salah satu proses dalam menyelesaikan masalah. Menurut pandangan pakar psikologi, penyelesaian masalah ialah satu cubaan mencari atau satu cara yang sesuai dan berkesan dalam mencapai sesuatu matlamat. Manakala menurut Cohen dan Stimmer, mereka berpendapat secara umumnya penyelesaian masalah bukan satu proses kreativiti. Mereka menjelaskan bahawa penyelesaian masalah adalah sesuatu yang melibatkan pengaplikasian peraturan yang dikenali sebagai algoritma. Algoritma ialah panduan penyelesaian masalah yang lebih sistematik. Seterusnya kita masuk kepada kebaikan menyelesaikan masalah. Pertama ialah mengurangkan tekanan. Kedua, tahu cara untuk menyelesaikan masalah dengan hasil yang lebih baik. Dan ketiga, dapat mengenal pasti dan memberi tumpuan kepada setiap masalah. Baik, sekarang kita akan membincangkan pula mengenai dua teknik ataupun kaedah untuk menyelesaikan masalah. Itu teknik idea dan teknik tiga jalur. Teknik pertama adalah teknik idea. Apa itu idea? Jom kita terokainya bersama. I adalah untuk identify, D untuk describe, E untuk evaluate, A untuk add, L untuk learn. Okey, kita pergi pada I identify, itu kenal pasti. Kenal pasti apa masalah ataupun penyebab. Apa sebenarnya terjadi, siapa yang terlibat, apakah elemen masalah, bilakah perkara itu terjadi, di manakah perkara itu terjadi. Kaunselor perlu mengenal pasti dan memahami masalah yang dihadapi daripada berbagai sudut supaya permasalahan tersebut diatasi dan dikenal pasti dengan betul. Describe pula, iaitu huraikan pilihan-pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah. Selepas mengenal pasti punca permasalahan tersebut, maka kaunselor boleh memikirkan serta mencari beberapa cara dalam penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk evaluate pula, membuat pilihan berdasarkan akibat yang akan berlaku dari setiap pilihan itu, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Mungkin ada sesetengah alternatif yang difikirkan ada kebaikan dan ada juga keburukan. Setelah itu, kita mestilah memilih dan melihat dari sudut kebaikan supaya dapat mengelakkan daripada situasi yang tidak diingini. Act pula, iaitu bertindak. Pilih satu pilihan yang terbaik untuk dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Sebab melihat daripada sudut kebaikan dan keburukan tersebut, kita perlu memilih satu alternatif yang betul-betul berkesan supaya permasalahan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Itu learn, belajar. Kaji semula sama ada tindakan yang baik telah dilakukan ataupun melihat sejauh mana kepuasan diri anda diperoleh daripada pilihan yang telah dibuat. Akhir sekali, kita perlu membuat tindakan susulan, yakni sentiasa melihat perkembangan dari semasa ke semasa. Namun, teknik idea ini hanya boleh diguna pakai bagi situasi yang boleh diubah. Sebagai contoh, teknik idea boleh digunakan oleh kaunselor kepada klien dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang kecil, seperti masalah dalam membuat sesuatu keputusan. Kita boleh ambil contoh masalah dalam memilih hala tuju selepas SPM. Hal ini boleh diubah. Pertama, I iaitu identify. Kaunselor perlulah menegur klien untuk mengetahui punca sebenar bagi masalahnya, iaitu masalah berkaitan hala tuju. D iaitu describe.
Kaunselor perlu menjelaskan kepada klien bahawa mereka boleh melakukan research dan beberapa ujian personaliti dan minat untuk melihat kecenderungannya terhadap sesuatu perkara. E iaitu evaluate. Jika klien keliru ingin buat pilihan, sama ada ingin menyambung pengajian di tingkat diploma, matrik, STPM ataupun STAM, maka kaunselor perlulah membantu klien membuat pilihan dengan memberi penjelasan secara ringkas tentang kelebihan dan kelemahan setiap peringkat. A iaitu act. Kaunselor perlulah memberi ruang kepada klien untuk berfikir dan bertanya jika klien masih keliru ataupun tidak untuk membuat pilihan hala tuju selepas PM nanti. Dan akhir sekali iaitu L, learn. Selepas klien membuat keputusan berkaitan hala tujunya berdasarkan minat, kecenderungan yang tinggi serta nasihat dari kaunselor, maka kaunselor kemudian perlu menasihatinya agar belajar menjadi matang dan belajar bersungguh-sungguh serta mendoakan kejayaannya kelak. Contoh kedua bagi teknik ideal ialah berkaitan dengan klien yang mempunyai masalah keluarga. Masalah ini juga termasuk dalam kategori boleh diubah walaupun ianya bukan satu masalah untuk membuat keputusan. Ianya merupakan satu perbincangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama ialah I, iaitu identify. Ianya keadaan di mana kaunselor menemubual klien untuk mengetahui punca sebenar masalahnya, iaitu ibu bapanya yang sering bergaduh. Yang kedua ialah D, iaitu describe. Kaunselor menjelaskan kepada klien bahawa dia mempunyai pilihan untuk terus bersedih atau cuba berusaha untuk menyatukan semula keluarganya. Seterusnya, E, evaluate. Pada tahap ini, klien masih keliru dalam membuat pilihan, sama ada untuk terus tinggal bersama keluarganya atau lari dari rumah. Maka, kaunselor akan membantu klien membuat pilihan dengan menjelaskan kesan-kesannya jika dia lari dari rumah. Yang keempat, A, iaitu act, di mana kaunselor memberi ruang kepada klien untuk berfikir dan bertanya jika klien masih dengan niatnya untuk lari dari rumah. Dan akhir sekali, L, iaitu learn. Klien kemudian membuat keputusan untuk tetap tinggal bersama keluarganya dan berusaha memulihkan hubungan mereka. Kaunselor kemudian membantu klien dengan menasihatinya agar sentiasa berdoa dan belajar menjadi matang dengan setiap apa keputusan yang dibuat olehnya. Seterusnya, bagi situasi yang tidak boleh diubah seperti kehilangan ahli keluarga yang terdekat, kaunselor tidak boleh menggunakan daya tindak bertumpukan ke masalah ataupun idea. Sebaliknya, kaunselor perlu menggunakan teknik bertumpukan emosi. Seperti yang diperkatakan tadi, jika situasi seperti kehilangan ahli keluarga disebabkan kemalangan ataupun disebabkan menghidap penyakit yang kronik, kaunselor mestilah membantu mereka dalam mengendalikan masalah. Langkah pertama, kita sebagai kaunselor perlu membantu klien untuk membantu mereka untuk menerima hakikat tersebut atau dalam erti kata lain, move on. Yang kedua, kita perlu cuba untuk memberi makna yang lain kepada situasi tersebut dari sudut yang lain. Langkah yang terakhir iaitu memastikan dan menasihati klien kita dalam mengendalikan emosi mereka agar sentiasa positif. Terdapat beberapa cara untuk memastikan emosi klien kita sentiasa positif. Antaranya ialah berkongsi perasaan dengan orang lain, beribadat, melakukan senaman dan rekreasi ataupun amalkan teknik rekreasi seperti beryoga. Kaedah penyelesaian masalah yang seterusnya adalah kaedah 3 jalur. Objektif utama kaedah ini adalah untuk mengetahui dan mengenal pasti ciri-ciri pemikiran tidak rasional serta mengetahui dan mengaplikasikan penggunaan teknik 3 jalur untuk menggantikan pemikiran negatif untuk kesejahteraan minda. Terdapat 3 langkah untuk melakukan kaedah ini. Pada jalur pertama adalah pemikiran, iaitu tulis pemikiran yang terlintas di fikiran anda pada ketika itu. Pada jalur kedua adalah pemikiran tidak rasional, iaitu tulis ayat yang mengganggu fikiran anda sama ada berfikir secara berlebihan atau negatif. Pada jalur ketiga adalah pemikiran rasional, iaitu tulis maklum balas rasional mengikut logik perasaan anda semasa anda berada dalam keadaan yang tenang. Kaedah ini boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja atau semasa ada stres dan kebimbangan. Contoh teknik 3 jalur. Jadi teknik 3 jalur ini berasal pada Dr. David D. Burns, seorang pakar psikiatris. Beliau menyatakan bahawa teknik ini adalah bagaimana untuk menyusun semula pemikiran dalam kehidupan seharian yang tidak rasional. Jadi pemikiran ini merasionalkan situasi. Teknik ini merasionalkan situasi, melatih minda, cakap dengan belas diri. Jadi di sini saya akan berikan pula 3 contoh untuk menggunakan teknik ini. Seperti kita lihat, ada 3 jalur pemikiran, ciri pemikiran tidak rasional dan pemikiran rasional. Jadi bagi jalur yang pertama, pemikiran adalah bagaimana pemikiran kita pada sehari-hari itu. Contohnya
pada hari itu kita dibohongi oleh seorang. Jadi kita menulis di situ kita pernah dibohongi seorang itu dan kita tidak mahu percaya orang itu lagi. Itu adalah pemikiran kita. Dan kita senaraikan ciri pemikiran kita yang tidak rasional itu. Ciri ada 10. Jadi bagi pemikiran ini, ciri tersebut adalah berfikir hitam putih, all or nothing thinking, menetapkan batasan nilai tanpa toleransi, tiada nilai timbang, rasa dan tiada nilai, memudahkan sesuatu. Jadi itu adalah ciri pemikiran tidak rasional bagi pemikiran kita pada hari itu, pemikiran negatif kita. Jadi lajur yang ketiga, jalur yang ketiga adalah kita meletakkan pemikiran yang rasional, iaitu penyelesaian bagi pemikiran negatif kita yang kita terfikirlah pada hari itu. Jadi bagi lajur ini, kalau kita lihat ialah setiap orang melakukan kesilapan. Boleh saja dia sudah mengakui kesilapannya. Okey, jadi ini kita boleh lihat kontra dengan pemikiran negatif yang kita ada, pemikiran tidak rasional yang kita ada pada hari itu. Dan begitulah seterusnya, seperti yang anda lihat, dua contoh lain yang saya dapat berikan. Yang pertama adalah fikirkan tentang siapa yang akan terlibat dan terkesan di atas setiap keputusan yang dibuat, serta pastikan sentiasa melibatkan mereka apabila ingin membuat sebarang keputusan. Dan langkah ini diambil adalah bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Yang kedua, jika anda mengalami kesukaran untuk membuat keputusan, anda disarankan untuk menyenaraikan kesemua kebaikan dan keburukan yang akan diperoleh daripada pilihan tersebut. Yang ketiga, elakkan daripada terburu-buru dalam membuat sebarang keputusan. Nombor 4 adalah anda perlulah sentiasa yakin pada diri sendiri apabila membuat sebarang keputusan. Yang terakhir adalah jangan terlalu memikir tentang keputusan yang telah diambil, tetapi sebaliknya berikanlah perhatian kepada langkah seterusnya. Kesimpulannya, penyelesaian masalah adalah satu proses yang sangat penting dalam sesi kaunseling, yang mana beberapa sesi kaunseling perlu dijalankan dalam usaha untuk membantu klien. Selain itu, proses penyelesaian masalah diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah klien ataupun sekurang-kurangnya dapat mengurangkan beban hati dan fikiran mereka.